sedikit tu sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas 1 Khaldun dah pukul 8 dah ni. Kita on time. Okey. Semua sihat? Sihat. Sihat. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus. Semua sihat. Ada apa-apa perkembangan daripada kaunselor? Masuk sekolah ke apa ke? Ada apa-apa perkembangan? Tak ada. Tak ada. Itu je kan? Maksudnya kamu masih lagi belum masuk ya. So untuk hari ini Form 4 akan masuk pendaftaran Form 4 tingkatan 4 yang baharu. Yang lama tu dah semalam dah. Okay. Hari tu kita dah belajar konkret dan abstrak. Okay. Saya ulang lagi sekali. Maksud. Maksud. Sebab biasanya saya akan tanyalah definisi. Okay. Saya akan tanya apa itu definisi setiap benda-benda ni. Dalam ujian penilaian 1, insyaAllah. Okay. Biasanya, so maksud dia untuk definisi reka bentuk. Okay, reka bentuk tau. Kita sebut reka bentuk. Alah, hai mana kursus hari ni. Okay. Pengetahuan dan penyusunan terancang, hasil, impact. Terancang, okay. Benda yang kamu rancang, kemudian menghasilkan sesuatu dan memberi kesan atau memberi impact. Okay, itu definisi reka bentuk. Teknologi, aplikasi tau. Teknologi, dia mesti aplikasi. Ilmu sains dan matematik menggunakan sumber semula jadi, okay, dijadikan satu sistem. Okay, dijadikan satu sistem ataupun alat. Jadi, fungsi teknologi, fungsi dia mudah, kesemua ni semua untuk memudahkan manusia. So, definisi reka bentuk dan teknologi, gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan terancang dan aplikasi pengetahuan sains dan matematik, dan sama juga tujuannya memudahkan kehidupan manusia. Kamu dah belajar hari itu ada 2, abstrak dan konkret. Now kita teruskan hari itu garisan. Nah, lepas ni kita akan masuk kepada rupa. Yang ni, okey. Rupa ialah titik, satu titik. Dia sama macam garisan. Satu ni, titik ni, satu garis. Okey, sama juga dengan rupa, cuma dia berbentuk. Okey, dia berbentuk. Dekat sini. Ni nampak saya punya cursor ke? Ni. Ni kan, dia berbentuk. Dia ada bentuk. Okey, ini pun ada bentuk. Dia ada bentuk. Maksud dia menghasilkan rupa. Rupa tu maksud dia dalam bentuk 2 dimensi. Rupa. Contoh ya. Okey. Ini saya 3 dimensi. Kamu boleh rasa, kamu boleh pegang. Tetapi dalam buku, kulit buku ini, kamu nampak saya kan? Maksud dia flat. Tidak boleh rasa. Okay, hanya kamu boleh pegang je. Kamu hanya boleh pegang buku ni je. Buku saja. Okay, untuk 2 dimensi. Tapi kamu tak boleh rasa pun. Kalau diri kamu boleh rasa, kamu boleh pegang. Okay? Itu maksud dia. Sama macam gambar kamu. Okay, dalam kamu punya telefon, handphone tu kan ada gambar mak bapak kamu. Mak bapak kamu dalam realiti 3D. 3 dimensi, 4 dimensi. Live lah. Tapi kalau dalam gambar dia jadi rupa. Okay, hanya boleh dilihat. Okay, tak boleh dirasa, hanya boleh dipegang. Pegang macam ni je lah. Flat screen. Boleh faham kelas? Boleh. Bagus. Boleh. Bagus okay. Dalam 2D dia tidak mempunyai jisim, maksud dia of course lah tak ada isi padu lah. Sebab dia lukisan kan, kertas kan. Kita melukis atas kertas. Bendanya di atas kertas. Okay, flat. Jadi terdapat 2 kategori. Yang ini kamu perlu tahu. Geometri dan rupa organik. Geometri bersegi. Organik bebas. Tiada sudut. Okey, geometri bersudut. Ya. Okey. Ni geometri bersudut semua ni. Ni bersudut ni. Ini semua kalau kamu perasan semuanya bersudut. Semua bersudut. Tetapi kalau organik dia tidak bersudut. Maksudnya dia bebas. Rupa dia macam ni lah, lengkung-lengkung. Paling senang kamu tengok keyword dia. Kalau saya buat satu lukisan, identified. Ini organik ataupun geometri. So kamu pegang, geometri dia bersudut. Okay. Kecuali sfera. Sfera tu bulat lah.
Okey, spera tu bulat lah. Okey, tapi kalau saya bagi bulat, totally bulat, itu ialah geometri. Tetapi bila kamu nampak saya bagi banyak lengkung macam ni kan, ni tidaklah spera, tidaklah bulat kan, tapi melengkung macam ni, kemudian ada bentuk macam ni kan, rupa macam apple je that one, itu ialah organik. Boleh faham setakat ini? Boleh. Boleh ya? Boleh. 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 Okey, bagus. Untuk skrin handphone kamu yang tengah kita Google Meet, geometri atau organik? Skrin kamu. Geometri. Geometri, good. Geometri. Bagus, bagus. Bagus, bagus kamu dah faham. Kamu dah faham. Bagus. Bagus. Okey, bentuk. Kita terus bentuk. Sebab rupa ni, untuk rupa dia mudah. Tapi rupa tu paling mudah, kamu melukis atas kertas itu dah jadi rupa. Tetapi dia beza dengan 3D tau nanti. Daripada bentuk. Dia akan beza, sedikit beza. Okey. Daripada bentuk ada objek, ada ruang, ada isi padu. Yang di atas tadi tak ada isi padu. Maksudnya dia kosong, flat. Okey. Okey, untuk bentuk 3D yang kita lukis. Okey, yang kita lukis dalam bentuk pandangan atas kita nampak, pandangan sisi kita nampak. Okey, pandangan antara belakang tu kita nampak, itu ialah bentuk. Okey, benda yang kamu lukis flat ialah rupa. Contoh, yang paling mudah ialah wrapping paper. Kamu ni pembalut hadiah kan ada banyak-banyak gambar teddy bear apa semua kan, ada gambar-gambar beruang. Kalau flat, itu ialah 2D. Kalau kamu nampak dilukis seperti dalam bentuk 3 dimensi yang macam kerusi ini, okey, macam kerusi ini, itu ialah 3 dimensi. Pandangan atas kamu nampak, pandangan sisi ini kamu nampak, pandangan, ini pandangan hadapan, ini hadapan tau. Ini hadapan yang saya tengah highlight, ini hadapan. Okey, ni hadapan tau. Okey, lepas tu ini pandangan sisi. Okey, yang ini ialah pandangan atas. Okey, di atas. Okey, objek yang mempunyai bentuk dinamakan konkret. Ialah konkret lah, kamu nampak kan? Kamu nampak. Okey. Boleh faham? Boleh. 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 Mudah 3 dimensi. Mudah. Okey, sangat mudah. Jadi ini 3 dimensi. Depan ni, ini adalah 3 dimensi. Sekarang yang kamu pegang ni, ini adalah 3 dimensi. Tetapi bila kita lukis juga, nampak juga flat. Okay? Tapi dalam bentuk 3 dimensi. Maksudnya kamu boleh nampak macam ni. Lukisan tu mesti macam ni. Okay? Pandangan 3/4 view. 3/4. Kalau saya buat flat macam ni, andai kata saya buat flat, saya ulang. Kalau saya buat flat macam ni, ialah 2 dimensi. Saya flat. Tak nampak pun apa-apa. Flat. Tapi kalau saya buka dan saya lukis 3/4, pandangan 3/4, pandangan hadapan, sisi dan pandangan atas macam ni. Okay. So itu ialah 3 dimensi. Mudah kan? Senang je. Sebab tu kamu terpilih masuk SBP. Texture. Okay, texture ataupun jalinan merupakan satu teknik yang memberi impak, kesan terhadap orang. Okay. Yang ini yang kamu selalu nampak biasanya di sekitar kamu. Contoh, jalan raya. Kan banyak batu-batu kan? Banyak batu-batu kecil tu. Itu texture. Kamu boleh rasa kasar dia. Okay. Kemudian dekat pokok-pokok kayu yang ira-ira itu kan? Itu pun texture. Mana tekstur yang timbul? Okay, dia ada banyak. Satu yang kamu nampak yang timbul, kamu boleh rasa. Okay. Kamu boleh di tangan kamu tu kamu boleh rasa lah, itu maksud saya. Okay. Tapi kalau buku ini, okay, buku ni contoh kan, dia tetap jalinan, tapi kamu tak rasa tekstur bunga tu. Dia hanya gambar. Ini 2D atau 3D? 2D. 2D, pandai dia. Okay, ni tekstur. Tekstur ni boleh kamu, ni gambar, saya kata gambar. Okay, kalau tekstur, kalau kertas itu timbul, okay, macam kertas saya sekarang, kamu tak nampak lah kan, dia timbul tau sebenarnya. Ada, kalau boleh dengar muzik ni kan, dia timbul. Ada tekstur, itu adalah jalinan yang kamu boleh rasa. Pada kain kamu, pakaian kamu, ni pakaian kamu kan, okay, rasa.
Rasa dia punya macam ira-ira benang gitu. Kamu boleh rasa. Mana baju yang jenis yang neat, jenis yang bersulam, okay? Jenis yang timbul perkataan, itu tekstur je, jalinan dia. Okay? Kita panggil tekstur, right? Banyak di sekitar kamu ni tekstur, banyak. Okay? Banyak tekstur yang kamu boleh rasa. Tapi ada yang dilukis tekstur itu lain. Okay? Itu dalam bentuk 2D dan dalam bentuk rupa yang dilukis. Okay, itu lain. Okay, saya maksudkan tekstur kamu supaya kamu faham. Ini di baju kamu, di badan kamu, di sekeliling kamu banyak jalinan. Banyak. Even kalau handphone ni, kamu macam handphone saya ni, dia rasa flat. Maksudnya tak rasa tekstur ni jalinannya halus. Saya rasa halus. Kalau yang berkilat, nampaklah yang berkilat. Mungkin dalam handphone kamu tu kamu ada gambar kartun ke apa-apa ke. Mungkin ada yang ada tekstur. Mungkin ada yang ada jalinan. Sama, tekstur pun sama, maksudnya jalinan pun sama. Ayat di sini tekstur atau jalinan. Okay, boleh faham kelas? Boleh. Boleh. Okay, untuk PSB, kamu akan belajar benda ni. Pernah belajar kan masa sekolah rendah kamu tekap. Kan, kamu lukis, kamu tekap, ini benda tekstur, kemudian ini kertas, kemudian kamu wrap dengan dengan pensel kan? Kamu lakar begitu. Pernah buat? Pernah. Pernah. Bagus. Itulah jalinan. Itulah teksturnya. Tapi kamu buat dalam bentuk 2D. Tekstur 3D, kamu transferkan dia kepada 2D. Begitu. So siapa-siapa yang berminat untuk jadi designer, yang ini penting, sangat penting. Dia akan tanya apa tekstur dalam kain. Dalam siapa yang suka design untuk kereta apa semua atau ID kita panggil interior designer atau pereka bentuk dalaman, ini sangat penting. Tekstur, sangat-sangat penting. Di rumah kamu, dinding kamu. Okay, mak kamu kata saya nak flat. Okay, maksudnya tekstur tu halus, tak ada apa-apa gambar. Okay, ada setengah yang dia buat nampak seolah-olah tekstur, dia buat garisan. Okay, ada yang dia buat dalam bentuk garisan. Tekstur. Tapi bentuk garisan. Macam-macam. Best ni kalau buat kasih cat kelas kamu semula kan. Ini untuk tekstur. Okay, terdapat dua jenis, jalinan tampak, jalinan sentuh. Tampak, nampak. Sentuh, kamu boleh sentuh. Okay, tampak, sentuh, kamu boleh sentuh. Tampak tu maksudnya macam tembikai. Tembikai ada jalinan kan? Tapi kamu tak boleh sentuh, betul? Tak rasa pun jalinan dia, betul? Okay? Kalau yang sentuh, contoh tayar. Kan? Benda yang sama. Tayar. Tapi kamu boleh sentuh tayar tu. Kamu boleh rasa jalinan tu. Boleh faham? Boleh. Boleh? Okay, good. Okay. So, jalinan, tekstur ada dua, tampak, benda yang kamu nampak tapi tak boleh sentuh. Kemudian jalinan sentuh, kamu boleh sentuh, kamu boleh nampak. Paling mudah, tembikai. Tembikai banyak jalinan, tetapi kamu tidak boleh sentuh jalinan tu, tak rasa sebab rasa flat. Okay, berbanding dengan tayar. Okay, tayar kamu boleh sentuh, kamu boleh rasa jalinan, benda yang sama. Okay. Size. Besar, kecil. Tinggi, rendah. Panjang, pendek. Itu je. Okay. Kamu rendah, tinggi, panjang, pendek. Besar, kecil. Size M, size S, size L, size XL. Boleh faham? Boleh. Boleh. Bagus. Okay. Itu mudah. Size mudah. Jadi bila kita buat dalam reka bentuk, ini penting sebab apabila saya kata, Cikgu Sof nak size mana? Saya nak size actual. Size actual tu maksudnya 1:1. 1:1 maksudnya kamu kena buat projek kamu sama 1:1. Anda katalah macam tu kan. Cikgu Sof nak size separuh boleh? Boleh. 1:2. 1 actual, nisbah 2. Separuh daripada 1. Itu maksud dia. Itu yang kita akan guna perkataan size untuk biasanya bila buat
projek. Okay, Cikgu Som nak saiz 3/4. Lagi kecil lah, lagi kecil. Saiz. Okay, dalam warna, right, warna soalan saya biasa keluarkan lah. Ini favorite soalan saya lah, saya terus terang So take note. Okay, take note. Ini favorite. So saya sentiasa ni, kalau kamu PSB kamu mudah lah, tapi yang kelas lain susah. Okay, kamu mudah. Sebab kamu belajar warna nanti dalam pendidikan seni visual. Okay, pemilihan warna. Warna asas merah, biru, kuning. Asas merah, biru, kuning. Saya ulang, merah, biru, kuning. Asas. Okay, apabila warna sekunder, sekunder maksudnya warna yang kedua. Apabila merah campur biru, dia akan jadi pengetahuan Ungu. ungu. Bagus. Kuning campur merah. Kuning ungu juga kan? Okay, biru campur kuning. Hijau. Hijau, good. Jadi setiap warna utama, okay, bagus. Yang 3 warna itu dicampur-campur akan jadi warna yang kedua. Bagus. Okay, warna kedua, sekunder. Namanya warna sekunder. Kita panggil warna yang kedua. Dalam pendidikan seni visual juga sama, dia panggil sekunder. Boleh faham? Boleh. Okay, warna tertier. Dah tertier yang ketiga. Warna yang ketiga ini ialah warna yang sekunder campur dengan warna utama. Contoh, ungu campur dengan merah. Jawapan dia ialah merah keungguan atau merah keungguan. Dia tidak akan sebut warna lain. Dia mesti sebut semula. Contoh, okay, hijau campur dengan kuning, dia akan jadi hijau kekuningan. Okay. Merah campur kuning jadi ungu kekuningan. Kenapa saya sebut kuning dekat belakang? Sebab itulah warna utamanya. Okay. Contoh lagi, oranye tu apa? Kalau bahasa ni apa? Oranye. Jingga. Thank you Damia. Jingga campur dengan kuning, dia akan jadi apa? Kelas? Jingga kekuningan. Bagus Damia. Jingga kekuningan. Boleh faham untuk warna tertier? Boleh. Bagus. So, warna asas ialah merah, biru, kuning, merah. Itu dia boleh buat nyanyian dah tu. Okay. Warna sekunder ialah warna yang kedua, campuran daripada warna asas tadi. Okay, contoh merah campur kuning jadi orange jingga. Okay, kemudian kuning campur biru jadi hijau. Dia takkan banyak, warna tu takkan banyak. Tetapi apabila pergi ke warna yang ketiga, hijau campur kuning, dia akan disebut hijau kekuningan. Okay, ungu campur merah jadi ungu kemerahan. Disebut. Ini dia. Ni saya kata soalan favourite saya. Soalan. PSB kamu senang skor. Ini bendanya. Okay. Merah. Ni warna-warna ni. Ni warna primer ataupun warna utama. Okay. Warna sekunder. Warna yang kedua. Dan ini ialah warna yang ketiga. Tertier. Saya tidak akan sebut warna ketiga. Sebab saya nak kamu pahat dalam kepala kamu. Okay, saya nak tahu warna ketiga kamu apa. Itu kamu dah tahu dah. Tertier. Nanti saya sebut nanti warna tertier. Boleh juga. Saya guna bahasa tu. Okay, tengok perasan tak? Kalau dia pakai merah. Merah. Tengok sini merah. Merah jingga. Merah ungu. Disebut balik yang warna utama dengan warna yang secondary, warna sekunder. Okay, pergi ke part kuning. Kuning jingga, kuning kehijauan. Lebih kurang macam tu. So, dalam ujian penilaian, okay, kalau nak ingat warna asas senang je. Warna bendera, warna Malaysia. Pandai Faiz, pandai Faiz. Saya kadang kalau kita buat lagu, merah, biru, kuning, dia mudah. Kalau nak selamat, kalau kita nak mix and match, okay, dekat sini. Okay, mix and match. Okay, nanti baju raya lah kan. Okay, kalau kamu nak selamat, tak adalah nampak warna keling. Kamu tahu kan warna Bangla, dia warna oranye. Tiba-tiba pink. Warna-warna panas. Okay, ini dia.
nak selamat. Okay, warna panas, terang dan jelas. Okay, dapat menimbulkan suasana ceria, riang, bersemangat. Nilai ini dinilai dari merah hingga ke kuning. Okay, saya akan tanya juga apa maksud warna itu. Tapi dalam buku teks lah ikut buku teks. Saya tak akan bagi jawapan yang bukan yang Google punya. So ikut buku teks. Warna panas, ceria, riang dan semangat. Okay, ini warna ni, warna panas. Okay. Kenapa fast food, KFC, Pizza Hut, Mary Brown, McDonald menggunakan warna panas? Dia banyak merah. Untuk mewujudkan suasana yang ceria, riang dan semangat. Hai, bagus Muhammad Aziz. Lagi, selain daripada itu, dia ada di sebalik dia. Itu betul Aziz. Jawapan kamu memang betul. Sebab benda-benda tu riang. Sebab benda-benda tu ialah family. Betul. Semua family makan kan dari kamu kecil sampai kamu besar. Tanyalah mak kamu yang KFC tu. Dari mak kamu kecil sampai kamu besar. Okay, sebab dia suara. Okay, dia sebenarnya ialah supaya kamu cepat lapar. Sebab itu fast food, okay, warna-warna merah dan kuning itu mempengaruhi. Kalau kamu duduk lama, bayangkanlah. Kalau kamu duduk lama di satu-satu warna, merah, kuning, duduklah. Atau tengok benda tu lama-lama. Pasti kamu lapar. Itu psikologi. Okay, jadi kalau hari raya kamu nak pakai baju merah supaya orang nak tengok kamu lapar, itu lain cerita lah. Okay, bukannya baju merah tu nampak, wah aku nak makan kau. Tak. Kan? Tak. Tapi kebanyakannya fast food sebab dia nak nampak dari jauh. Warna merah itu kan dia menyala kan? Warna-warna panas. Okay? Jadi dari jauh boleh nampak. Sama juga dengan kuning. Agak jarang kita nampak yang warna hitam. Kecuali sekarang, trend. Itu lebih kepada kafe. Kenapa dia pilih warna hitam? Sebab dia nak wujudkan satu suasana yang ambience. Ambience tu ialah suasana yang harmoni. Kalau kamu perasan, walaupun rasa hitam tu macam dalam kubur, kan warna-warna hitam tu macam tu, tapi dia dah menampakkan dia sempit, tapi dia mix color dekat dalam tu. Ada putih, okay, ada kuning. Dia mix supaya kita ni bermain dengan warna. Itu. Tengok pada warna sejuk. Okay, ini pada bilik kamu. Okay, kesan cahaya yang rendah, warna yang redup, tenang dan damai. Ini kalau kamu perasan mak kamu pilih bilik untuk kamu. Warna biru, putih, okay, warna-warna yang selamat. Begitu. Beza ya. Kalau kamu mewarna macam bilik saya semua hitam. Why? Kenapa saya pilih hitam? Sebab saya banyak elektronik. Okay, bilik elektronik saya banyak main cahaya. Bilik saya warna pink. Ya, Damia, best. Itu memang ya perempuan, anak perempuan ya warna pink ya. Itu biasa. Okay. Sebab saya pilih warna hitam, dia memang untuk khas untuk elektronik. Bukan dia sebab salah satu dia serap cahaya lah satu bilik saya hijau. Ya, bagus. Bagus lagi. Ada yang putih, coklat. Bagus. Good. Baju raya, saya pink dan ungu. Raden. Oh, perasan tak semua perempuan pink dan ungu? Saya tak nampak lelaki pilih warna pink belacan. Saya tak nampak. Tak nampak pun dalam kita punya chat ni. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Tapi kadang-kadang bukan lelaki tak suka pakai. Kadang-kadang family dia yang suruh pakai kan. Kamu terpaksa. Betul? Kamu terpaksa. Tapi ikut je lah ya. Tapi biasanya yang pink belacan tu bagi lelaki yang pakai dia nampak handsome sebenarnya. Betul. Markap tentera diraja, dinner dia, baju Melayu dia, pink belacan. Okay, MTD. So, tak mustahil. Jangan gelak. Itu betul. Okay, dia punya baju Melayu, makan malam dia, baju Melayu dia lah, pink belacan. Ke purple, light purple. Sebab saya tengok dalam tu anak-anak abang-abang kamu pakai baju dalam kamera phone saya macam ala-ala pink belacan. Ingat setiap warna yang timbul dalam handphone kamu tidak sama ya dengan warna yang sebenar. Dia ada slightly different. Sebab apa? Agak-agak sebab apa? Kenapa dia berbeza macam tu? Dalam real dia tak sama, ada slightly different dalam handphone. Kenapa? Sebab tu. Kemahiran aras tinggi tu. Kenapa? Kelas. Apa cikgu ulang balik soalan dia? Okay. Dalam handphone,
kamu dapat warna lain. Di luar, warna sebenar. Tapi dalam handphone, slightly. Kalau kamu beli barang, dia akan cakap sana slightly, a little bit change color. Different color. Why? Grafik ego, grafik. Grafik. atau filter. Lighting. Lighting good. Awatif. Grafik juga salah satu. Tapi yang sebenarnya jawapan yang saya nak cari, bagus tadi jawapan. Cahaya. Betul. Tengok ini saya tahu. Ni tengok, saya ubah sini, warna lain kan? Orange kan? Bila dekat, kuning. Okey? Jauh. Lain. Dekat. Kuning. Dia tak sama. Nampak putih. Wah, cikgu semua putih. Padahal hitam je pun. Dia macam tu. Lighting. Lighting itu sangat mempengaruhi. Sebab itu kalau pembaca berita kan, apa-apa semua dia main lighting semua. Boleh faham? Faham. Okay, good. Boleh faham ya? Bagus, boleh. Good. Okay, sampai sini kita berhenti untuk warna. Jadi untuk warna kamu belajar dah ada 2. Warna panas dengan warna sejuk. Sejuk, redup, tenang dan damai. Okay, untuk warna panas, warna ceria, riang dan bersemangat. Okay, untuk 2 warna dalam pendidikan seni visual, untuk 2 warna hitam putih itu ialah pigment. Pigment tu maksudnya menambahkan warna tu. Contoh, kalau you bubuh biru tu nak jadi gelap, kamu tambah hitam. Kalau biru itu kamu nak tambah nak tambah lagi muda, tambah putih. Okey? Dalam bahasa PSV, dia ialah pigment. Penambah warna itu. Okey? Sama juga dekat sini. Cuma saya dalam soalan saya takkan sebut warna hitam ialah warna apa? Tak. Saya akan tengok dalam buku ni, okey, warna ni, warna-warna panas, warna-warna sejuk dan apa? Dan warna-warna utama, sekunder dan tertier. Sampai situ saja dulu. Ada soalan kelas? Tak ada. Tak ada. Bagus. Semua faham ya? Tak ada. Faham. Okey, saya nak cek kehadiran. Bagus, faham. Bagus, Awatif. Good. Saya nak tanya kehadiran, Syok. Okey. Awatif, suaranya. Ayah, okey. Akil Nufail. Nufal. Ya, cikgu. Alright. Atif Haziq. Ya, cikgu. Okey. Auni Damia Syaura. Nama. Ya, cikgu. Alright. Dia Ashifa. Ada cikgu. Okey. Faiz Ikram. Ada cikgu. Okey. Faris Fahmi. Faris Fahmi. Hadi. Ada, cikgu. Bagus. Khairian Amalin. Nama. Ada cikgu. Bagus. Mitaful Nuriman. Ada, cikgu. Bagus. Muhammad Afi. Ya. Muhammad Afi. Cikgu. Ada. Muhammad Haziq. Ya cikgu. Alright. Nur Adiba. Ada. Bagus. Nur Damia Maisara. Ada, cikgu. Bagus. Nur Diana Farisha. Ada, cikgu. Alright. Nur Najah Salwa. Ada. Oh, ada Nurdini ada. Okay, Nurdini Ayuni. Ada, cikgu. Okay. Nur Najah Salwa. Dan ketiga. Krik. Rabiatul Adawiyah. Ada, cikgu. Alright. Raden Hana. Ada, cikgu. Okay. Syarif Mukhris. Ya, cikgu. Okay. Syed Ahmad Faris. Ada, cikgu. Syikin Baharudin yang tadi lah ya. Okay. Wan Zulaika Aisyah. Ada, cikgu. Dia yang bagus antara yang berani buka kamera. Bagus Aisyah. Bagus. Yalah Aisyah lah. Wan Zulaika. Good. Macam tu lah. Itu budak SPP. Kan? Saya tak nak paksa kamu nak buka kamera ke tidak. Nama saya mana? Faris. Okay, Faris Fahmi. Okay, Faris. Faris Fahmi. Ambon go. Tak apa, saya okey je. Okay, sampai sini saja kelas kita. Alright, kelas ya. Kita akan jumpa lagi insyaAllah pada hari besok lagi ya. Besok. Jadual ketiga. Okay, dalam jadual ketiga. Ya, hari Khamis kita akan jumpa lagi. Okay, kita akan sambung lagi kelas. Okay, sebentar.